Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Diharapkan semua pelajar masih dalam keadaan sihat. Kita masih lagi di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP, jadi kelas akan diadakan secara atas talian ataupun secara online. Okay, untuk hari ini kita terus kepada topik kita hari ini. Okay, topik yang pertama dalam kursus MPU 3322 Introduction to Malaysian Legal System adalah berkaitan dengan background of Malaysian Legal System ataupun latar belakang sistem perundangan di Malaysia, di mana latar belakang ini menceritakan berkaitan dengan sejarah kedatangan undang-undang yang ada wujud di tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Okey, kita seterusnya kita boleh lihat kepada slide yang saya telah sertakan di dalam e-learning. Okey, pelajar boleh rujuk kepada slide tersebut sebagai nota dan pada masa sama pelajar boleh rujuk kepada video saya. Untuk mudah pelajar lebih faham, pelajar boleh on video saya, at the same time letakkan nota dekat sebelah. Jadi boleh tengok slide tersebut dengan video saya untuk mudahkan pelajar untuk memahaminya. Okey, kita teruskan kepada topik kita iaitu berkaitan dengan latar belakang sistem perundangan di Malaysia, di mana bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana penumbuhan Melaka lebih kurang pada abad ke-14 iaitu lebih kurang pada tahun 1400, di mana bermulanya penyebaran Islam daripada Arab dan Gujarat India. Dari segi teori sebenarnya kedatangan Islam ke tanah Melayu terdapat 3 teori, iaitu pertama Islam daripada Arab, Islam daripada India dan Islam daripada China. Walau bagaimanapun telah disepakati dari segi rujukan yang utama iaitu Islam bermula kedatangannya daripada negara Arab. Walau bagaimanapun Islam tetap juga datang daripada negara-negara seperti India, iaitu seperti di Gujarat India, di mana kedatangan orang-orang India Muslim masuk ke kawasan tanah Melayu atas tujuan untuk berdagang pada masa yang sama menyebarkan ajaran Islam. Okey, kalau kita lihat di mana negeri Melaka masa itu menjadikan Islam sebagai agama rasmi di negeri Melaka, sama juga dalam konteks kita pada hari ini di mana Islam sebagai agama persekutuan di Malaysia berdasarkan kepada perkara 3 perlembagaan persekutuan. Walaupun Islam adalah sebagai agama persekutuan, namun ianya membenarkan bagi mereka penganut yang bukan Islam untuk mengamalkan agama mereka secara bebas dan harmoni. Kalau kita lihat kepada zaman sejarah dulu di negeri Melaka, di mana Islam itu merupakan sebagai agama rasmi di mana di dalamnya terkandung undang-undang Islam yang digabungkan juga dengan undang-undang adat. Jadi terdapat 2 jenis undang-undang yang terdapat di negeri Melaka semasa kedatangan Islam, iaitu digunakan undang-undang Islam dan undang-undang adat Melayu, terutamanya undang-undang adat Temenggung. Okay, undang-undang ini telah dikekalkan bagi menjamin kedatangan pedagang yang berterusan supaya berlakunya keamanan di negeri Melaka. Jadi dengan adanya wujudnya undang-undang, jadi pedagang-pedagang bebas untuk berniaga di negeri Melaka. Okey, yang seterusnya kita lihat dari segi undang-undang yang dikendalikan oleh badan-badan yang tertentu di negeri Melaka pada masa tersebut, iaitu antaranya terdapat bendahara atau kita nak kenali sebagai penasihat sultan dan kehakiman. Kemudian ada temenggung ataupun ketua polis dan tugas dia adalah untuk menangkap penjenayah, mentadbir penjara ketenteraman awam. Dan kemudian laksamana iaitu sebagai ketua tentera, dan yang keempat adalah syah bandar iaitu menjaga kebajikan berkaitan dengan penduduk asing. Kalau kita lihat fungsi bendahara seperti sekaranglah sebagai Perdana Menteri, dan ia juga merupakan sebagai penasihat kepada sultan. Okey, yang seterusnya kita lihat berkaitan dengan undang-undang yang wujud di negeri Melaka. Terdapat 2 jenis undang-undang yang wujud di negeri Melaka, iaitu yang pertama Undang-Undang Melaka atau lebih dikenali sebagai Hukum Kanun Melaka, manakala yang kedua adalah Undang-Undang Laut Melaka. Jadi terdapat 2 jenis undang-undang yang diguna pakai di negeri Melaka, iaitu Hukum Kanun Melaka yang pertama dan yang kedua adalah Undang-Undang Laut Melaka. Yang seterusnya kita lihat dari segi kandungan yang terdapat di dalam 2 undang-undang tadi, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut, di mana Hukum Kanun Melaka telah ditulis pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan ianya telah dikuatkuasakan pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Di dalam Hukum Kanun Melaka tadi terdapat beberapa jenis undang-undang yang dikuatkuasakan, antaranya adalah berkaitan dengan undang-undang perkahwinan, berkaitan dengan jual beli dan beberapa jenis prosedur serta berkaitan dengan undang-undang Islam. Jadi undang-undang Islam dijadikan sebagai antara undang-undang utama
memandangkan negeri Melaka pada masa tersebut menjadikan Islam sebagai agama rasmi mereka. Manakala undang-undang laut, iaitu undang-undang yang kedua yang terdapat di negeri Melaka, terdapat di dalamnya 24 fasal berkaitan dengan undang-undang, terutamanya yang melibatkan di kawasan perairan. Antaranya adalah memastikan masalah yang berlaku di kawasan perairan dapat diatasi. Kemudian undang-undang yang di dalamnya adalah mengandungi tata cara jual beli, terutamanya yang melibatkan tata cara jual beli di atas kapal, peraturan pelayaran, bidang kuasa nahoda dan tanggungjawab pegawai-pegawai kapal. Selain daripada itu, di dalam undang-undang laut juga terkandung juga berkaitan dengan hal ehwal peraturan dan sistem perkastaman, berkaitan dengan cukai dan tanggungjawab serta bidang kuasa syah bandar. Jadi dua jenis undang-undang ini kita dapat bezakan, di mana undang-undang hukum kanun Melaka terpakai di kawasan darat, manakala undang-undang laut terpakai di laut. Jadi dua jenis undang-undang ini diguna pakai di Melaka. Yang seterusnya kita lihat berkaitan dengan tanah Melayu dalam era kolonial, di mana Malaysia atau asalnya tanah Melayu telah mengalami kira-kira 500 zaman penjajahan, bermula dengan kedatangan Portugis ke kawasan tanah Melayu. Di mana kedatangan Portugis ke tanah Melayu pada tahun 1509, tujuan mereka adalah untuk mengumpulkan barang dagangan, dan kedatangan Portugis ke negeri Melaka telah diketuai oleh Diego Lopes de Esquerra. Nak sebut nama dia pun The Square, lama-lama macam square pen pula kan. Jadi sepasangkan saya tersebut SpongeBob Square Pen lah. Okey, Diego Lopes de Esquerra telah datang bersama 4 buah kapal datang ke kawasan tanah Melayu, terutama di negeri Melaka. Dan misi mereka seperti mana yang saya katakan tadi, diorang datang adalah untuk mengumpulkan barang dagangan. Jadi mereka datang daripada Lisbon pergi ke negeri Melaka. Walau bagaimanapun, kedatangan Portugis ke negeri Melaka tidak disenangi oleh penduduk setempat, dan akhirnya mereka telah menghasut Datuk Bendahara. Pada masa itu Datuk Bendahara adalah Tun Mutahir, dan menghasut Tun Mutahir untuk menghalau orang Portugis keluar daripada negeri Melaka. Dan akhirnya Sultan Mahmud telah mengarahkan untuk menangkap beberapa pegawai orang Portugis dan 20 orang pedagang daripada Portugis, dan akhirnya mereka ditawan. Walau bagaimanapun, siapa tadi nama Diego Lopes de Esquerra, de Esquerra tadi telah meminta Tun Mutahir untuk membebaskan tawanan mereka, tetapi tidak dibenarkan. Dan akhirnya de Esquerra berjanji bahawa akan datang semula ke kawasan tanah Melayu, dan akhirnya bersama Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 masuk ke kawasan negeri Melaka dan menyerang negeri Melaka. Okey, jadi kedatangan itu ada antara sedikit sebanyak berkaitan dengan kedatangan Portugis ke negeri Melaka. Jadi Portugis menjajah negeri Melaka lebih kurang pada tahun 1511 sehinggalah pada tahun 1641. Terutama di kawasan negeri Melaka lah, di mana Portugis telah membina beberapa monumen, antara contohnya Kota Formosa dan sebagainya. Dan seterusnya kita akan lihat berkaitan dengan kedatangan Belanda, di mana Belanda telah mula datang ke negeri ataupun ke tanah Melayu lebih kurang pada tahun 1641 dengan kolaborasi Kerajaan Negeri Johor. Jadi Belanda mengadakan hubungan baik dengan Sultan Johor dan akhirnya masuk ke tanah Melayu. Dan Belanda telah berjaya menawan negeri Melaka sehinggalah pada tahun 1795. Okay, jadi ini adalah beberapa sedikit sebanyak berkaitan dengan kedatangan Portugis dan Belanda ke tanah Melayu. Jadi harapkan pelajar dapat fahamlah di mana penjajah yang pertama yang mula-mula masuk ke tanah Melayu adalah Portugis, kemudian kedatangan Belanda. Yang seterusnya kita lihat siapa pula yang datang selepas kedatangan Portugis dan Belanda. Okey, 1785 di mana Francis Light telah berjumpa dengan Sultan Kedah, dan pada tahun 1786 di mana satu perjanjian tertentu Sultan Kedah telah menyerahkan Pulau Pinang kepada Inggeris. Okey, dekat sini ada istilah iaitu serahkan Pulau Pinang kepada Inggeris. Okay, 20 tahun selepas penubuhan Pulau Pinang, Undang-Undang Inggeris datang ke Tanah Melayu dalam bentuk Piagam Diraja Kehakiman 1807 atau lebih dikenali dengan Royal Charter of Justice.
Di mana dengan kewujudan Royal Charter of Justice 1807, maka wujudlah penubuhan Mahkamah Keadilan Prince of Wales Pulau Pinang yang menjalankan bidang kuasa dalam perkara sivil, bidang kuasa dalam perkara jenayah dan hal-hal gereja. Ia telah ditafsirkan sebagai memperkenalkan Undang-Undang England ke Pulau Pinang. Dengan kewujudan Royal Charter of Justice tadi dapat menjelaskan bahawa itu adalah salah satu cara bagaimana pihak British memperkenalkan undang-undang mereka ke Pulau Pinang. Di sini telah terdapat ataupun wujudnya beberapa isu berkaitan dengan undang-undang apabila Pulau Pinang itu diserahkan kepada Inggeris. Kita akan tengok apakah isu dia. Persoalan yang sering timbul dalam tempoh tersebut adalah sama ada Pulau Pinang itu diserahkan kepada Inggeris ataupun diduduki oleh Inggeris. Sekiranya Pulau Pinang itu diduduki oleh Inggeris, maka dengan cara apa sekalipun, menurut undang-undang yang patut berjalan di kawasan tersebut adalah undang-undang orang yang duduk di kawasan tersebut. Tadi sekiranya lah, sebagai contoh, sekiranya Inggeris tadi duduk dekat kawasan tu, so undang-undang yang mesti digunakan adalah undang-undang Inggeris sebab dia duduk kawasan tersebut. Tetapi sekiranya Pulau Pinang itu bukan wilayah yang didudukinya, tetapi diserahkan kepada Inggeris, undang-undang yang berkuat kuasa selepas penyerahan tersebut adalah undang-undang tempatan, iaitu undang-undang Kedah, undang-undang Islam dan undang-undang adat tempatan lain. Maksud dekat sini, pada peringkat awal tadi, di mana Sultan Kedah menyerahkan Pulau Pinang kepada Inggeris. Tetapi Inggeris claim, dia nyatakan bahawa dia yang duduk kawasan tersebut. Sedangkan pada asalnya, ianya diserahkan. Jadi sepatutnya kena guna undang-undang Islam lah ataupun undang-undang adat tempatan ataupun undang Kedah. Tetapi bila Inggeris menjelaskan bahawa dia yang duduk kawasan tersebut dan dia menjelaskan bahawa dia yang menjumpai kawasan itu. Sedangkan pada tahun 1795 ramai dah orang Melayu yang duduk di kawasan tersebut. Yang seterusnya kita lihat kedatangan Inggeris di Singapura. Kita lihat dari segi tiga negeri slide, iaitu yang pertama kita lihat kedatangan Portugis Belanda di negeri Melaka, kemudian di Pulau Pinang, di mana Francis slide. Kemudian seterusnya kita lihat kedatangan Inggeris di Singapura, di mana pada tahun 1819 di mana Stamford Raffles telah menubuhkan Singapura dan di bawah perjanjian tertentu Stamford Raffles berjaya mengambil sepenuhnya Singapura. Pada tahun 1823, Stamford Raffles melantik 12 magistrate dari peniaga Inggeris untuk membicarakan beberapa kes sivil dan kes yang melibatkan jenayah kecil. Walau bagaimanapun, timbul kecelaruan undang-undang apabila perlantikan magistrate yang baru dilantik oleh Raffles, kebanyakannya mereka ni terlatih dalam bidang undang-undang Inggeris dan hanya sedikit sahaja pengetahuan mereka berkaitan dengan adat-adat tempatan. Disebabkan kedatangan Inggeris masuk ke kawasan Tanah Melayu dan sepatutnya memang orang-orang Inggeris atau pegawai Inggeris dikena ketahuilah berkaitan dengan adat tempatan sebab mereka akan membicarakan kes yang kebanyakannya yang melibatkan orang-orang tempatan. Yang seterusnya kita lihat perjanjian Inggeris Belanda 1824 telah menjadikan British mempunyai hak ke atas negeri-negeri selat. Sebelumnya ada juga Inggeris dengan Belanda nak buat satu perjanjian tetapi tidak berjaya dan akhirnya perjanjian Inggeris Belanda 1824 mendapat kata sepakat di mana mereka swap tempat. Pada asalnya Belanda di kawasan Semenanjung Tanah Melayu, manakala Inggeris di kawasan di Kepulauan Melayu terutama di selatan Indonesia, dan akhirnya mereka tukar kawasan di mana melalui perjanjian Inggeris Belanda di mana Belanda mengambil alih kawasan di Indonesia manakala British ambil kawasan di kawasan Semenanjung Tanah Melayu. Dan akhirnya integrasi undang-undang Inggeris di Melaka telah dibuat secara rasmi melalui Piagam Keadilan 1826. Kita lihat tadi di mana Royal Charter of Justice 1807 adalah undang-undang yang Inggeris yang pertama yang diperkenalkan di Pulau Pinang, dan selepas pengambil alihan British terhadap negeri-negeri selat iaitu seperti Melaka dan Singapura, maka wujudlah undang-undang baru iaitu Charter of Justice ataupun Piagam Keadilan
Keadilan 1826 dan wujudlah Mahkamah Keadilan Prince of Wales Island, Singapura dan Melaka, ataupun dalam bahasa Inggerisnya The Court of Judicature of Prince of Wales Island, Singapore and Melaka. Jadi dari segi, kita nak lihat dari segi bidang kuasa dia, di mana bidang kuasanya adalah sama yang diberikan oleh piagam yang pertama, iaitu Royal Charter of Justice 1807, tetapi undang-undang Inggeris yang digunakan adalah undang-undang yang terdapat pada Charter of Justice 1826 dan tertakluk juga kepada keadaan tempatan. Okey, ini berdasarkan kepada undang-undang tadi telah dijelaskan dalam satu kes, iaitu dalam kes R versus William 1858, di mana Maxwell telah menjelaskan bahawa apa sahaja undang-undang piagam kedua diperkenalkan di Melaka dan seperti yang telah diputuskan oleh undang-undang Inggeris pada tahun 1826, maka saya berpendapat perkara yang sama menjadi undang-undang di Pulau Pinang adalah dengan cara yang sama. Okay, maksud dekat sini Pulau Pinang menerima undang-undang Inggeris kali yang kedua. Okey, secara mudah kalau sekiranya pelajar ada yang tak faham, okey, saya buat kesimpulan berkaitan dengan Charter of Justice tadi. Okey, yang pertama, undang-undang yang diperkenalkan adalah di Pulau Pinang. Undang-undang Inggeris yang pertama iaitu Royal Charter of Justice 1807 yang diperkenalkan di Pulau Pinang. Kemudian Charter of Justice 1826 telah diperkenalkan selepas Inggeris mengambil alih kawasan negeri-negeri selat, antaranya iaitu Melaka dan Singapura. Jadi undang-undang yang terpakai di Pulau Pinang selepas penubuhan undang-undang yang baru iaitu Charter of Justice 1826 adalah terpakai di Pulau Pinang. Sebab tu saya katakan tadi di mana Pulau Pinang menerima undang-undang Inggeris yang kedua, dan diharapkan pelajar fahamlah sebab ini berkaitan dengan sejarah dan penubuhan undang-undang Inggeris yang mula bertapak di kawasan Tanah Melayu. Okay, yang seterusnya kita lihat penerimaan undang-undang Inggeris, okay, terutama yang melibatkan negeri-negeri selat. Okay, kita lihat kepada slide tu dan pelajar boleh rujuk. Okay, di mana setelah British tinggal di kawasan Pulau Pinang, okay, undang-undang pertama telah diperkenalkan tadi iaitu undang-undang Royal Charter of Justice, iaitu undang-undang pertama pada tahun 1807. Jadi saya dah nyatakan dan saya telah susunkan dan pelajar boleh rujuk. Okay, yang pertama adalah pada tahun 1807, undang-undang dia adalah Piagam Diraja Kehakiman dan mahkamah dia adalah Mahkamah Keadilan Pulau Prince of Wales, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Royal Charter of Justice, dan mahkamah dia adalah The Court of Judicature of Prince of Wales Island. Kemudian pada tahun 1826, okay, undang-undang yang digunakan adalah Piagam Keadilan, manakala mahkamah yang diwujudkan adalah Mahkamah Kehakiman Pulau Prince of Wales, Singapura dan Melaka, ataupun dalam bahasa Inggerisnya undang-undang dia adalah Charter of Justice, manakala mahkamah dia adalah The Court of Judicature of Prince of Wales Island, Singapore and Melaka. Okay, manakala yang seterusnya kita boleh lihat pada tahun 1855, iaitu Piagam Keadilan ketiga telah diwujudkan ataupun The Third Charter of Justice. Penubuhan Piagam Keadilan ketiga ini bertujuan adalah untuk penyusunan semula mahkamah yang sedia ada. Kemudian pada tahun 1867, beberapa pelantikan rekorder telah dilantik, antaranya Sir Richard McCausland dan Sir Peter Maxwell, dengan beberapa perubahan tambahan kepada sistem pentadbiran di negeri-negeri selat. Kemudian pada tahun 1868, okay, Mahkamah Pulau Prince of Wales, Singapura dan Melaka telah dimansuhkan dan digantikan dengan Mahkamah Agung Negeri Selat ataupun Mahkamah Tertinggi Negeri Selat, dan dalam bahasa Inggerisnya adalah Supreme Court of the Strait Settlements. Okay, so habislah untuk bab yang pertama berkaitan dengan undang-undang Inggeris, di mana kewujudan undang-undang Inggeris adalah antara pengenalan kepada undang-undang di Malaysia. Walaupun ada masa dahulu Tanah Melayu mempunyai undang-undang adat yang digunakan oleh penduduk setempat, namun undang-undang Inggeris turut juga dipakai dalam beberapa perkara yang tertentu. Okey, sekiranya pelajar tidak faham berkaitan topik yang pertama, sebab topik yang pertama ni berkaitan dengan sejarah dan berkaitan dengan fakta, jadi pelajar memang kena tahu. Dan sekiranya pelajar tidak faham, pelajar boleh tanya saya dalam forum, okey, forum dalam e-learning. Saya akan sediakan untuk forum di situ dan pelajar boleh tanya, ataupun pelajar boleh PM personal kepada saya melalui WhatsApp, ataupun boleh tanya di dalam WhatsApp group. Terpulang kepada pelajar lah mana paling mudah.
Okey, selamat belajar secara atas talian. Okey, Assalamualaikum dan jumpa lagi untuk topik yang kedua.